Permainan tradisional pertama yang menjadi permainan popular masyarakat dahulu ialah permainan gasing. Gasing merupakan sejenis permainan yang berputar pada paksinya sambil meimbangi pada satu titik di mana pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing berputar. Terdapat banyak jenis gasing yang boleh dimainkan, antaranya ialah gasing jantung, gasing piring, gasing telur, gasing pinang dan gasing buku benang. Selain itu, terdapat juga dua cara untuk bermain gasing. Yang pertama ialah gasing pangkah. Gasing pangkah dimainkan dengan melemparkan gasing mengenai gasing pihak lawan. Manakala, cara bermain yang kedua ialah gasing ori, di mana gasing akan dipertandingkan untuk menguji ketahanannya berputar untuk satu tempoh masa. Terdapat 5 langkah untuk bermain gasing, iaitu yang pertama, melilit tali, melilit gasing, memusing gasing, memangkah gasing dan akhir sekali mengangkat gasing. Nama lain bagi wow adalah layang-layang. Perkataan wow ini dikatakan berasal dari perkataan Thailand memandangkan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut. Kaum yang mempopularkan permainan wow ialah kaum Melayu dan Siam yang tinggal di negeri tersebut. Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti di pantai barat dan selatan semenanjung Malaysia seperti Selangor, Melaka dan Johor. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Sri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda-pemuda serta kerabat diraja dan tidak pula disebut bermain wow. Terdapat 10 jenis wow. Yang pertama, wow bulan, wow kucing, wow jala budi, wow merak, wow dodohlang, wow kangkang, wow seri bulan, wow helang, wow puyuh dan wow kapal. Permainan wow biasanya memerlukan 2 orang pemain. Seorang juru anjung yang bertindak sebagai pemegang wow, manakala seorang lagi juru tarik yang bertugas untuk memegang tali. Apabila angin bertiup, tali perlu ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik talinya sehingga wow tersebut tinggi di udara. Congkak merupakan salah satu permainan tradisional yang sering dimainkan pada waktu lapang. Sebagai salah satu permainan tradisional, congkak memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan warisan budaya kita. Sebagai satu cara untuk mengekalkan permainan tradisional ini dengan memperkenalkan congkak kepada generasi muda. Permainan congkak berkembang di Asia Tenggara di negeri Melaka memandangkan negeri Melaka merupakan pusat perdagangan. Selain orang Melayu yang memainkan permainan congkak, keturunan India dan Baba Melaka juga meminati permainan congkak. Dalam permainan congkak, terdapat 2 jenis bahan yang digunakan iaitu papan congkak dan buah congkak. Papan congkak yang berbentuk seperti sampan diperbuat daripada pelbagai jenis kayu dan terdapat 7 lubang sebaris. Permainan congkak dimainkan seramai 2 orang dan setiap pemain dikehendaki mengisi lubang kecil congkak dengan 7 bijian getah ataupun guli. Seterusnya, permainan guli. Permainan guli merupakan salah satu permainan tradisional Melayu yang dimainkan oleh kanak-kanak pada waktu lapang mereka. Pada zaman dahulu, potongan-potongan kayu dibulatkan sebesar sebiji telur untuk dijadikan sebuah guli. Tetapi, selepas Perang Dunia Pertama, guli diperbuat daripada bahan kapur yang diadu dengan semen. Ianya sebesar ibu jari kaki. Sekarang, guli diperbuat daripada bahan-bahan kaca yang ukurannya berbagai saiz, dari ukuran jari kaki kelingking hingga ibu jari kaki. Guli biasanya dimainkan pada musim panas atau kemarau. Ia kerana pemain mengharapkan tanah yang kering untuk lubang yang akan digali. Guli dimainkan secara melontarkan guli dengan tepat mengenakan sasarannya. Pemainnya pula tidak melebihi 5 orang sahaja. Permainan tradisional yang seterusnya ialah galah panjang, iaitu dimainkan seawal tahun 1960-an dan telah berkembang ke satu tanah Melayu dan negara-negara lain seperti Thailand, Indonesia, Singapura dan Brunei. Ia juga telah dikenali sebagai galah hadang dan sesuai dimainkan di luar kawasan tanah yang lapang. Cara bermainnya pula ialah galah panjang ini melibatkan 2 kumpulan, iaitu pasukan pertahanan dan pasukan penyerang. Giliran pula ditentukan melalui undian. Pasukan penghalang akan menghalang dengan mendepakan tangan bagi menamatkan serangan pasukan penyerang. Manakala pasukan penyerang akan melepasi garisan sehingga ke garisan X dan perlu berpatah balik sehingga garisan permulaan. Akhir sekali, jika pasukan pertahanan dapat menyentuh ketua kumpulan pasukan penyerang, maka keseluruhan ahli pasukan penyerang akan tamat giliran. Sepak raga bulatan merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu yang masih dimainkan sehingga kini.
Permainan ini mempunyai unsur kesenian iaitu dalam aspek menimbang, menanduk, melibas serta mengawal bola di hujung kaki. Permainan ini boleh dimainkan secara individu, berkumpulan atau berpasukan dengan menggunakan semua anggota badan kecuali tangan atau lengan. Bola raga berbentuk bulat diperbuat daripada rotan asli atau sintetik. Beratnya antara 170 gram sehingga 180 gram. Garis lilitnya antara 0.42 meter sehingga 0.44 meter dan mempunyai 12 lubang dengan 20 pertemuan silang. Permainan dimulakan oleh pemain pertama dengan melambung bola tinggi melebihi paras kepala kepada pemain ketiga, keempat atau kelima melintasi kawasan bulatan berukuran 2 meter. Pemain yang menerima bola tersebut hendaklah menyepak bola tersebut kepada pemain lain kecuali pemain pertama. Setiap sentuhan atau sepakan dikira mata. Pemain dikira kalah sekiranya gagal menyambut atau melambung bola. Okey, seterusnya ialah batu seremban. Terdapat sumber mengatakan bahawa batu seremban asalnya dari Asia kuno pada tahun 1184 Masihi. Permainan ini dianggarkan berusia dari 25,000 sehingga 4,000 tahun. Batu seremban ini dimainkan dari negara Nepal ke benua India sehingga ke Malaysia dan Singapura. Kebiasaannya, batu seremban ini dimainkan oleh kanak-kanak perempuan secara individu atau berkumpulan seramai 2 hingga 5 orang. Kemahiran yang diperlukan ketika bermain permainan ini adalah melambung dan menangkap. Pemain juga perlu cekak dan pantas bagi menangkap batu-batu tersebut. Objek yang diperlukan ialah beberapa biji getah, batu kerikil atau ketular-ketular objek lain yang berbentuk bulat. Selain itu, karung kain yang dijahit dan diisi dengan biji saga, pasir dan sebagainya juga digunakan. Lazimnya, permainan ini memerlukan 5 hingga 7 biji batu dan dimainkan secara bergilir-gilir. Permainan ini sering dimainkan pada waktu lapang sama ada di serambi rumah, dalam rumah atau di mana-mana sahaja asalkan permukaannya rata. Hai dan Assalamualaikum semua. Seterusnya ialah permainan tenteng. Tenteng atau juga dikenali sebagai ketenteng merupakan permainan tradisional generasi dahulu yang popular dalam kalangan kanak-kanak perempuan khususnya. Gelanggang permainan dilukis dengan menggunakan ranting atau kapur. Kemudian kaedah lai-lai tamplong digunakan bagi menentukan giliran pemain. Pemain dikehendaki melompat ke dalam semua petak dengan sebelah kaki kecuali petak 2 dan 9 dengan 2 kaki. Sebelum permainan dimulakan, acara timbang perlu dilakukan bagi membina rumah dengan cara membelakangkan gelanggang dan membaling gundu ke dalam petak. Setiap pemain hendaklah memijak dengan kedua-dua belah kaki di dalam petak rumah dan pemain lain tidak dibenarkan berbuat demikian. Permainan baling selipar merupakan salah satu permainan tradisional rakyat yang terkenal sejak zaman dulu lagi. Permainan ini juga turut dikenali dengan beberapa nama lain seperti tujuh kasut, tujuh selipar dan tikam selipar. Kebiasaannya pada waktu senggang, kebanyakan kanak-kanak di sesebuah kejiranan akan berkumpul bagi memainkan permainan baling selipar ini. Namun, penggunaan selipar dalam permainan ini masih dipraktikkan oleh sebilangan orang. Meskipun terdapat pelbagai kemajuan dalam teknologi terkini, sesetengah individu masih lagi mencari hiburan melalui permainan tradisional ini. Permainan baling selipar bagi mereka bukan sahaja menghiburkan, malah membantu dalam pengamalan gaya hidup sihat, memandangkan permainan ini juga memerlukan tenaga yang banyak bagi memainkannya berbanding permainan di dalam gadget-gadget elektronik yang semakin berleluasa pada masa kini yang tidak mengeluarkan peluh walau setitik pun. Selain itu, permainan baling selipar juga menggalakkan interaksi dan komunikasi antara satu sama lain sekaligus mengeratkan hubungan sesama pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Ahmad Soho. Nombor matrik saya 291764. Tarik upih adalah permainan tradisional yang sangat popular di Malaysia. Permainan ini biasanya dimainkan semasa festival atau acara sukan tradisional di Malaysia. Tarik upih bukan sekadar menguji kekuatan fizikal pasukan tetapi juga menguji aspek lain seperti strategi, kawalan pernafasan dan ketahanan mental. Permainan ini mengajar kita tentang pentingnya bekerjasama dalam satu pasukan. Permainan ini tidak hanya menyeronokkan tetapi juga membina nilai-nilai seperti ketekunan, kejujuran dan disiplin. Secara keseluruhan, permainan tarik upih adalah sukan yang menyeronokkan dan mencabar
yang memberi peluang kepada individu dan pasukan untuk menguji dan memperbaiki kekuatan fizikal serta mental mereka.